Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Berita utama, impian Sarawak untuk menjadi negeri pengeksport beras kini berada di landasan tepat dan semakin hampir direalisasikan. Pimpin Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, Sarawak memerlukan beberapa tahun lagi iaitu selewat-lewatnya 2030 untuk menjadi pengeksport beras. Sehubungan itu, jelas beliau pelbagai usaha telah dilakukan oleh Kerajaan Sarawak dalam memantapkan lagi pengeluaran beras, termasuklah menaik taraf sistem aliran dan perparitan di kawasan Lubuk Punggur. Jadi saya telah meluluskan untuk mula pengairan di kawasan seluruh Lubuk Punggur 30 juta ringgit. Dan saya minta jadi start mula supaya pengairannya cukup. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program Jalinan Kasih Tani Berani bersama Pimpin Sarawak di Kampung Lubuk Punggur pada Isnin. Selain menyalurkan dana 30 juta ringgit, beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Gedong memberitahu pihaknya akan menggandakan lagi jumlah import benih beras untuk ditanam di kawasan-kawasan lain selain Lubuk Punggur. Keduanya benih. Benih bisa cukup. Mudah kita berani. Saya ada benih dah. Bagi tanam lagi tahun-tahun depan. Jadi benih mesti ada. Kaya kita berani. Tanahnya kosong nolak sebulan, tanam lagi bagus. Jadi baguslah beras kita bertambah di kawasan tu. Terlupa Jauh Hormat tuan. Datuk Patinggi Abang Zuhari menambah Sarawak tidak akan mengalami masalah pengimportan baja kerana negeri ini kini telah memiliki kilang pemprosesan amonia sendiri di Bintulu. Dalam pada itu, beliau memberitahu jumlah keluaran beras yang lebih banyak daripada jumlah penggunaan rakyat Sarawak membolehkan negeri ini mengurangkan kebergantungan kepada beras import sekaligus mengawal harga beras agar sentiasa berada di tahap harga mampu beli oleh rakyatnya. Hadis sama Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Insinyur Adil Lariwu, Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Martin Ben, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Perancangan, Ekonomi dan Pembangunan, Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidil, Naib Chancellor Universiti Putra Malaysia UPM Datuk Profesor Dr. Ahmad Farhan Muhammad Sadullah serta tetamu-tetamu kehormat yang lain. Sementara itu, Pimpin Sarawak berkata kerajaan negeri bercadang untuk menetapkan harga lantai belian padi beras keluaran Sarawak sebanyak RM1,800 per tan metrik. Jelas beliau, harga lantai belian padi beras itu dicadangkan ditingkatkan sebanyak RM500 daripada RM1,300 per tan metrik bagi meningkatkan pendapatan para petani di negeri ini. Di Sarawak saya nak nambah 500 lagi. Makna 1,800 per tan. Jadi kalau kita nak beli pun dah disurplus lah. Jadi maknanya daripada 6,000 tadi mungkin higher than 600 income. Ya. Mungkinlah. Sementara itu, Datuk Patinggi Abang Zuhari memberitahu harga beras terkini mengambil kira dua faktor iaitu pengimportan beras dan baja. Katanya kedua-dua faktor ini mengambil kira turun naik mata wang asing. Tambah beliau, penghasilan beras dan baja ini mampu mengawal harga beras di Malaysia dan Sarawak. Jadi you are not subject to foreign currency fluctuation. Jadi dapat kita harga beras kita ampunlah. Jadi kalau beras banyak, supply and demand lah. Tapi you must have floor price. Laporan seterusnya. Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Mindset memperuntukkan geran tahunan berjumlah RM1,928,600 kepada 43 persatuan serta pertubuhan belia dan sukan di negeri ini. Menterinya Datuk Seri Karim Rahman Hamzah berkata geran yang disediakan itu merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak bagi memberikan suntikan semangat kepada mereka supaya terus aktif dan komited dalam melaksanakan program serta aktiviti masing-masing sepanjang tahun ini. Tambah beliau, ia juga bagi mempertingkatkan potensi dan prestasi mereka
selari dengan penumbuhan persatuan masing-masing. Walaupun kita tahu dana yang diberi itu tidak mencukupi untuk kadang-kadang mengaturkan program-program yang besar, tapi ingin saya maklumkan di sini, jangan lihat bahwa apabila jumlah yang diberi itu tidak mencukupi untuk mengaturkan aktiviti-aktiviti, kita terus senyap ataupun tidak dapat mengaturkan aktiviti. There are lots of fund in this ministry, youth and sport, as well as in the other ministry, Ministry of Tourism, Creative Industry and Performing Arts, yang mana dananya adalah untuk mengatur event-event, termasuk event-event ataupun event sukan dan juga event social. We have got lots of fun down there. Yang penting adalah persatuan-persatuan sendiri, sama ada anda mengaturkan program ataupun tidak. Kita mahu apa yang kita beri itu persatuan-persatuan juga maklum balas kepada kita. Just a simple report on how you spend the money, because those money are public money. Likewise, the one that we give out to the organization are also public money. We cannot just dish them out and then after that, how are we going to report to the audit? We are also subject to audit. We are also subject to a lot of financial procedures. Beliau berucap demikian dalam majlis penyerahan geran belia dan sukan 2024 anjuran kementeriannya di Kuching pada Isnin. Dalam hal itu menyentuh mengenai Sukan Malaysia Sukma Sarawak 2024 edisi ke-21 yang berbaki 173 hari lagi, jelasnya persediaan Sarawak untuk penganjuran semasa ini sedang berjalan dengan baik. Beliau turut menyarankan setiap persatuan dan atlet agar menanam pemikiran sang juara atau mind of champions untuk mencapai sasaran dan jangan bermain politik atau pilih kasih dalam aktiviti pengurusan atlet kerana ia akan mengganggu prestasi. Keperkembangan di Miri. Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sarawak JPVS telah berjaya memvaksinasi sejumlah 6,510 ekor anjing di bahagian Miri sepanjang tahun 2023. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap Adun Senadin Datuk Seri Lee Kim Shin, setakat ini Miri tidak mempunyai sebarang kes jangkitan rabies. Namun begitu, beliau menyeru masyarakat di sini untuk terus berjaga-jaga dengan virus rabies, memandangkan kadar kematian akibat jangkitan rabies amat tinggi. Tegasnya beberapa langkah proaktif perlu diambil untuk memastikan penularan rabies dapat dibantras sepenuhnya. The area first, vaccinate the dogs, and also now they can also have the chips implanted in the dogs so we can trace the dogs. Yeah. And also keep the dogs within the house compound. Don't let the dogs run out of the compound become stray dogs. Yeah, that's number one. So they must look after the dogs. Yeah. Beliau berkata demikian selepas melakukan lawatan ke tapak program vaksinasi, pengeluaran lesen dan pemasangan microchip untuk anjing di Taman Awam di Miri pada Ahad. Program anjuran bersama JPVS Miri dan bahagian pelesenan haiwan MBM itu dibuka kepada orang awam dengan vaksinasi rabies diberikan secara percuma kepada anjing peliharaan. Menjelas lanjut, Datuk Seri Lee memberitahu program vaksinasi anti-rabies, pelesenan anjing dan pemasangan microchip telah diadakan di pelbagai lokasi bagi kemudahan orang ramai. Katanya lagi, program tersebut juga akan diadakan pada 2 dan 3 Mac ini di Desa Senadin berhampiran Pasaraya Nam Leong dan 9 hingga 10 Mac di Dewan Datuk Permaisuri Permaijaya. Manakala di Sibu, kawasan perumahan Kemuyang bakal mempunyai kemudahan sukan yang lengkap untuk para belia di situ. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Dr. Anwar Rapai, antara kemudahan sukan yang dibangunkan adalah padang hoki, bola sepak serta dewan serbaguna yang boleh digunakan untuk sukan sepak takraw dan bola keranjang. Tetapi yang paling penting sekali yang tengah dibangun di sebelah sana ialah padang turf hoki. Ini merupakan padang hoki yang pertama di zon tengah. Yang kita selama ini kita ada di Kuching 2, tetapi di seluruh tempat di Sarawak tidak ada dalam pembinaan. Ada sudah di tender out, sudah di award kepada kontraktor dan pembinaan telah bermula. Okey? Alright. Padang hoki dijangka siap bila? Sekurang-kurangnya 18 bulan. 18 bulan.
Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita setelah merasmikan pelancaran padang bola sepak baru di Kemoyang di Sibu pada Ahad. Mengulas lanjut mengenai padang bola sepak tersebut, Adun Nangka berkata ia merupakan padang bola sepak kedua di konstituensinya yang mempunyai lampu limpah. Jelasnya padang tersebut menggunakan rumput sebenar berbanding padang sintetik di Permai. Dan insyaAllah saya akan berusaha lagi untuk menambah 2 lagi padang seperti ini di kawasan Dunangka. Saya ada tempat tapi saya tengah berunding untuk mendapatkan padang tersebut untuk dibangunkan menjadikan padang yang dapat pemain-pemain bermain di waktu malam. Itu penting. Dalam program berasingan, Datuk Dr. Anwar menggesa pihak berkuasa memperhebatkan lagi usaha kesedaran untuk memerangi trend kes penipuan yang semakin meningkat. Jelasnya, program kesedaran dan pendidikan berkaitan penipuan dalam talian harus diperbanyakkan lagi, terutamanya di Sibu yang merupakan salah satu kawasan panas yang melibatkan banyak kes penipuan dalam talian. Menurutnya, Sibu sangat terkenal dengan kes scam iaitu penipuan dalam talian dan menjadi salah satu kawasan panas. But I think this mainly because of innocent. Tidak ada pengetahuan how to handle when you have been approached or when you've been engaged or been called up by this group of people. Beliau berkata demikian semasa merasmikan kempen kesedaran penipuan tawaran pekerjaan job scam di Sibu pada Ahad. Tambah beliau lagi, peserta dapat berkongsi pengetahuan daripada kempen ini dengan ahli-ahli keluarga dan rakan-rakan bagi kesedaran mengelak gejala scam. Ujarnya disebabkan tiada pengetahuan mendalam mengenai sindiket penipuan. Hampir setiap hari masyarakat di Sibu menjadi mangsa sindiket penipuan yang sangat mengejutkan. All what we have, we need a lot more of some form of a knowledge or educational promotion or educational talks, not only in terms of job scam, but any whatever scam we have, so that the public are aware of this modus operandi by this irresponsible group of people. Program tersebut dianjurkan oleh Majlis Tindakan Pengguna Negara MTPN Sibu dengan kerjasama Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sibu dan Jabatan Immigration Malaysia Sibu di Universiti Teknologi Sarawak. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fiza Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Mengakhiri buletin UKAS dengan sorotan program Jalinan Kasih Tani Beranyi bersama Premier Sarawak di Kampung Lubuk Punggur pada Isnin. #Saluran Informasi Rakyat Salam UKAS.